Grup meraban berjanji dah. Lelaki ke perempuan? Perempuan juga kan, makcik-makcik juga. Dulu kami di kampung lelaki semua, perempuan tak ada. Perempuan dia buat tepung talam dalam talam. Nak mengidangkan untuk yang bapak-bapak yang dah kerongkong karang menjerit kan. Marhaban ya no ron aine marhaban marhab ay. Sebab anak membesar dengan orang tua-tua ni, aku tahu lah. Oh, itu bila jawabul jawab tu bukan senang tu. Kan? Get to home. Weh, research. Lepas tu Allah. Krem, tuan-tuan. Yang muda-muda bagaimana, tuan-tuan? Muda-muda pergi mana? Hang nak pergi mana ni orang muda ni? Pagi-pagi buta imam dah tanya mayat bila nak bawa. Berkain kapan bau bunga-bunga duduk dalam keranda. Kematian hang dah tiba. Tinggal semua harta dan keluarga. Hang pi mana, hang pi syurga kena kakak. Tu aku ubah lah lirik lagu tu. Nak pergi mana ni orang muda ni? Sebab itu kita ni, yang tua ni, kita terfikir balik. Nak marah sangat pun tak boleh juga. Aku pun lebih kurang macam tu jugalah dulu. Kita tengok perangai anak-anak kita. Aku nak marah pun tak nak boleh. Aku lagi teruk daripada dia dulu. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok bila datang majlis ilmu, orang muda berapa orang? Bakal jenazah berapa orang? Boleh kira, tuan-tuan. Ini masalah ini dibahas daripada dulu kini selamanya. Itu pun dah berubah dah. Isu ni tak berubah. Pening kepala, sampai botak kepala orang-orang ahli masjid. Macam mana kita nak ajar ni anak-anak muda ni untuk main masjid kita ni? Kapet dah besar dah, cantik dah. Pijak-pijak tenggelam. Ni dia nalarnya ke bawah. Kipeh, hang tengok kipeh. Suria FM nya. Bukan satu tau, dua. Ada satu masjid, satu je. Mindia punya besar. Kapal layak lah. Itu kalau jatuh, mati syahid ramai sekali. Pasal apa? Nak bagi orang main masjid. Duduk kat rumah, ada aircon. Dekat toilet pun ada aircon. Bukan kata dalam bilik, toilet pun beraircon, tempat sejuk. Dapur tu beraircon. Main masjid, tiba-tiba aircon tak ada. Tuan-tuan rasa macam mana? Boleh tahan lama tak duduk masjid? Sebab itu ahli jawatan ke masjid buat tabung derma, infaklah lebih sikit. Kita nak tambah masjid, prasarana dia supaya indah, orang datang tenang, boleh ibadat dengan khusyuk. Itu tujuan masjid. Ni masjid kita dulu tengok, kita semayang pun kita jadi Allah. Sujud-sujud ni terkopak dari ni. Hui, ni tahajud ni Mamat ni, tahajud apa? Aku baru sekali semayang kat masjid dia ni. Kapet tak pernah nak tukar, keras kematu aku tanduk terus koyak habis semua. Tuan-tuan, ada tak terasa? Nak rasa tu pergi RNR punya tu, RNR punya sejadah tu. Bukan kata boleh terkopak dahi ni. Bau tu pun kita tak tahan. Betul tak betul? Cium-cium. Ni muntah siapa ni atas sejadah? Hilang khusyuk habis. Orang bagi derma kita buat macam masjid ni, subhanallah. 2 kipeh. Aku selalu jumpa satu je, ni 2. Luar biasa pak. Aircon lagi. Dulu masuk masjid, kita di rumah aircon, masuk masjid pula Allah. Allahu akbar. Kipeh ni. Pernah tak? Ni zaman kita dulu ni. Ini kalau jatuh ni habis aku ni. Dengan tai cicak ni
Tuan-tuan, kita dari kampung. Saya orang kampung. Kampung aku nun di Copenhagen tu. Bukan Denmark, Kopeng tu. Kat Gua Tempurung yang tak jumpa-jumpa dah 7 hari, 8 hari dah. Seorang tak jumpa. Tadi ada orang masuk WhatsApp, dia kata orang kampung saya, Ustaz tolonglah sebab kampung saya. Ustaz tolong Ustaz bagilah apa-apa tips sikit untuk kita cari dia orang ni. Saya tak ada masa tuan-tuan. Tidak memang saya pergi singgah. Tuan-tuan, ceritanya ialah bila kita datang majlis ilmu, kadang-kadang orang muda ni bukan kata kita pun tak faham apa lagi dia pernah. Oh, dia kata agama ni Ustaz, dengar ceramah aja kita Ustaz, tak ada entertainment lah. Syekh, entertainment apa yang tak ada? Hang nak Bollywood, Ustaz Alim Haslin Bahrin ada. Betul? Kan kalau nak kata entertainment tak ada, walaupun ada setengah ulama dan mufti kata tak payahlah kita ni nak jadikan entertainment pula. Asal tuan-tuan perempuan yang kita bawa itu dapat mengingatkan balik dan minta orang min khasyatillah, takut kepada Allah, itu tujuan kita. Kod cara mana pun buatlah, yang penting dia takut pada Allah, bukan takut pada si penceramah, bukan takut kepada apa yang orang cakap, takut kepada Allah. Dalam bentuk syair ke, dalam bentuk zikir ke, dalam bentuk lagu ke, dalam bentuk ceramah, selagi mana tak melampaui batas, jaga batasan yang hukum syarak buat, ya Allah tafadhali mashkura. Tu saya kata kadang-kadang dia nak main pun dia tak boleh, dia kata alah Ustaz tak ada lah, tak ada roh lah, tak ada roh, dia kata tak ada roh kan, nak pergi masjid tak ada roh, azan dah best, imam dah best, lagi kata tak ada roh. Okey, majlis jawatan kuasa masjid apa, tak apa, kita buat dekat luar, kita buat karnival Islam. Macam saya pergi dekat Manjung baru ni, karnival Islam, buat kat luar, ramai panggil artis-artis nasyid semua. Hang nak hiburan kan? Di mana lagi remaja yang sebagai benteng kepada negara kita nak menafikan bahawasanya Islam tu seluruhnya, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, wahai orang beriman masuk dalam Islam seluruh. Islam ni semua ada dalam tu, cuma nak faham dengan tak faham. Tu saya kata kadang-kadang kita sebagai orang lama nak bertindak mengikut acuan kepahaman kita. Saya 25 tahun dah tuan-tuan perempuan dalam bidang ni. 25 tahun. 3 tahun dalam bidang ilmu sesat, ilmu rock aku dulu zaman jahiliah. 1988, 89, 90 kumpulan kami bubar. Saya ke pesantren Indonesia, saya balik. Tapi saya balik alhamdulillah Allah mudahkan saya. Sampailah sekarang 25 tahun dalam dunia ini tuan-tuan perempuan. Orang nak iktiraf tak iktiraf bukan kerja aku, bukan kerja kita. Tetapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, kita yang dah lama ni kenalah tunjuk sedikit bagaimana untuk meraihkan orang lain. Kadang-kadang jawatan kuasa bertukar yang baru. Jawatan kuasa masjid bertukar yang baru, dia akan ada reshuffle, rombakan kabinet. Okey? Bila rombakan kabinet berlaku, kadang-kadang dia pun tengok kita nak panggil buat ceramah okey, bangun satu orang ni, saya nak cadang kita buat ceramah ni, kalau boleh kita nak ceramah ni, kalau boleh kita buat dekat Padang, mesyuarat dekat Padang. Ada tak ahli jawatan kuasa pemuda di situ? Mesti ada. Dia orang akan tengok cara kita mesyuarat. Bangun seorang, minta maaf boleh saya lalu sikit, bagi sedikit laluan, silakan. Saya rasa saya tak berapa setuju lah dengan cadangan Tuan Haji tadi. Nak buat ceramah di mana tadi? Di Padang bola. Tak kenal lah. Pasal apa tak kenal? Di Padang bola tu banyak kemuncup. Saat lagi orang dengar ceramah tergaru-garu macam beruk moye. Naknya tak pakai spender tu. Kan tahulah orang tua kadang datang bukan pakai seluar dalam pun, duduk tengah-tengah tergaru-garu. Bukan, saya ceramah ni sampai dalam bendang ceramah tuan-tuan. Ada sampai satu tengah-tengah ceramah menjerit makcik. Menjerit makcik. Katak masuk dalam kain tuan-tuan. Nasib baik bukan ular tau. Katak. Wallahi. Sejarah ceramah ni macam-macam nak cerita tak habis hari.
Jadi saya rasa tak berapa kena, tak berapa kondusif kita nak buat di Padang. Pasal kemuncup banyak. Sekali lagi semua duk cabut kemuncup ya. Tak konsentrate ceramah. Okey. Ada cadangan lain? Saya cadangkan kita buat di masjid lah. Orang yang sama juga bangun. Boleh beri laluan sama saya? Silakan. Minta maaf, saya rasa saya tak apa setuju lah kalau kita nak buat di masjid. Pasal apa pula tak setuju? Tadi di Padang pun hampa tak setuju. Ni kat masjid pun hang tak setuju. Pasal apa? Kita kena adil dalam masalah agama ini. Adil bagaimana? Ya, kita kena adil dengan wanita. Kerana mereka ada haid, kita tidak ada haid. Mereka kalau haid, mereka tidak boleh duduk selesa macam kita di dalam rumah Allah. Mereka kena duduk di luar. Mereka kena duduk di atas tangga sambil melihat-lihat, takut menitik-nitik. Kita enggak perlu apa-apa. Kita boleh relax aja. Kadang-kadang kentut pun diam aja. Tetapi bagi kaum wanita, mereka berhati-hati. Adakah kita adil bersama golongan kaum wanita? Saya tidak bersetuju. Boleh cadangan diterima, cadangan diterima. Kita tak boleh, kita avoid benda ni. Skip. Ada cadangan lain? Ada satu haji lagi bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cadang ada satu lagi. Saya nampak lah kalau kita nak buat ceramah ni, kita buat di satu tempat ni. Di mana? Memandangkan dewan rakyat kita ini, dewan kampung kita ni tak pernah dilaksanakan pun apa-apa aktiviti. Sehingga kan saya melihat di dalam itu yang mesyuarat lembu-lembu saja dan kambing-kambing. Jadi kalau boleh kita bersih gotong royong, kita buat ceramah di dewan. Bangun orang yang sama tu. Boleh saya mencelah seketika? Silakan. Saya rasa tak bersetuju jugalah kalau kita nak buat di dewan tu. Dia kata, pasal apa tak setuju? Di Padang pun tak setuju, di masjid pun tak setuju, di dewan pun tak setuju. Ya, tempat di dewan itu sudah tentu kotor. Tak sanggup kita nanti baru nak gotong royong, berapa kerat sangat yang datang. Saya tahu dah berapa kerat sangat yang datang. Jadi nak ajak orang ni apa semua, jadi saya rasa payah. Papan hitam tu, kita ada tengok tak papan hitam di dewan tu? Habis dah digerik, dikuih, semua dah lubang-lubang dah. Nak buat macam mana? Saya rasa tak sesuai, tak kondusif. Orang bangun lagi. Betul jugalah, tak apalah. Kita terima tiga-tiga daripada tantangan yang diberikan tadi itu, kita terima. Sebagai ahli jawatan kuasa majlis, kita ni bersikap terbuka. Agree to disagree. So, macam inilah tuan. Tuan tadi 3 kali usul dah disusulkan, 3-3 tuan tolak. Kali ni kami minta tuan sendirilah supaya mengusulkan sesuatu untuk menjayakan majlis ceramah kita yang kita nak buat ini. Silakan tuan. Dia pun bangun. Lama dah saya tunggu dah ayat tu. Jadi saya beginilah tuan-tuan ya. Saya rasa macam inilah, kita tak payahlah buat ceramah gitu. Dia tak payah buat ceramah, patutlah dia tentang. Daripada tadi orang bagi buah ni tak kena, buah ni tak, rupanya dia tak payahlah bagi penceramah. Apa bagi penceramah, dia kata YouTube dah banyak. Astaghfirullahaladzim. Kalau beginilah rupa pimpinan yang ada, bagi contoh tak kepada remaja-remaja nak jadi benteng negara kita. Na'udzubillahi min zalik tuan-tuan.